Kurang daripada 3 jam 30 minit lagi sempadan negara akan dibuka. Apakah impak yang akan kita terima? Itu perbincangan dalam Dialog Tiga Penjuru malam ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Dialog Tiga Penjuru. Akhirnya sempadan negara dibuka mulai 12.30 malam ini dan pastinya inilah yang kita tunggu-tunggukan. Inilah yang kita namakan jambatan merentasi jambatan endemik. COVID-19 masih lagi ada, tetapi pembukaan sektor ekonomi, pembukaan sempadan membuka juga banyak ruang dan juga mengembalikan kehidupan bagi setengah pihak. Saya bersama dengan saudara C.S. Lim, merupakan Naib Presiden Persatuan Hotel Malaysia. Menyertai kita juga malam ini ialah Tuan Haji Suhaimi Saidi, merupakan Yang di-Pertua Persatuan Taxi Cab Johor Bahru, Singapura, dan saudara Wan Muhammad Hafiz Wan Muhammad Arifin yang merupakan Pengarah Urusan Nur Arfa Holdings yang berhak juga bersama dengan kita pada malam ini. Kita mahu bercerita mengenai bagaimana merentasi sempadan dan juga apakah impaknya daripada segi perniagaan dan juga ekonomi. Saya nak tanyakan dahulu kepada Tuan Haji Suhaimi. Kita imbau semula 2 tahun lepas dan juga mungkin kita dapat fahami situasinya. Teksi antara Johor Bahru ke Singapura. Selama 2 tahun ini apa yang dilakukan dan juga bagaimana bila sempadan itu sudah ditutup, apa yang berlaku, dan juga menjelang 12.30 malam ini, apa yang akan berlaku kepada pembawa-pembawa teksi yang berulang-alik daripada Johor Bahru ke Singapura, Tuan Haji, kalau kita dapat fahami. Terima kasih saudara Zul, Cik Zul atas pelawaan dalam bicara tentang sempadan ni. Terima kasih kepada Kerajaan Malaysia lah yang telah mengumumkan untuk kita boleh menyeberang sempadan seperti mana yang telah diwar-warkan 3 jam lagi, 1 hari bulan 4. Tapi suasana tu sebelum ditutup sempadan memang meriahlah. Rakyat Singapura merentas oleh kerana kuasa pembeli apa semua dia dengan nilai duit kita rendah, dia tinggi, memang dia berpusu-pusu masuk. Tapi bila sempadan ditutup mulai 18 hari bulan 3 tahun 2020, memang kita teksi tak ada punca pendapatan langsung. Dan ramai ahli saya dan daripada persatuan yang lain yang masuk ke Singapura dah mula rasa resah jugalah kerana kita dah tak boleh masuk dan punca pendapatan memang dah langsung tak ada. Jadi masing-masing ada yang terus meneruskan lah. Dia mengambil penumpang di terminal, queue panjang dengan tak ada penumpang. Yang lain ada yang kerja untuk menyara hidup, kerja sebagai security dan kerja apa-apalah yang halal untuk pada mereka. Jadi itulah rasanya bebanan kita bila kerajaan memaklumkan tutup sempadan, dan kita merasa bersyukurlah. Ini sekarang dah diumumkan untuk kita sama-sama untuk buka balik tambak untuk kita mencari rezeki ulang-alik. InsyaAllah mudah-mudahan benarnya akan berjalan lancar. Mudah-mudahan. Tuan Haji, persiapan tu nak pergi kerja esok, nak memulakan perjalanan selepas 2 tahun mungkin sedikit kekok membawa teksi melintasi sempadan itu. Tapi apa persiapan yang perlu dilakukan untuk hubungan untuk melakukan selepas sempadan dibuka ini? Sebenarnya bila sempadan dibuka ni 1 hari bulan 4, kita tak terus boleh masuk. Sebab apa? Kita akan mengantar proposal kepada APAD. Sepatutnya APAD dah maklumkan dulu bila sempadan nak buka awal-awal, dan dia minta dikliman untuk kita dibagi surat atas sempadan. Dan kita tengah berunding dengan Singapura apakah syarat-syarat untuk masuk ke Singapura. Kita kena ambil rotek dan kita dia akan dimaklumkan oleh pihak Singapura bila boleh masuk, bila dikliman tu dah okey. Masuklah dia siasat. Setiap kali kita hantar permohonan untuk masuk ke Singapura, dia akan siasat daripada immigration, pemandu kita okey tak okey, kita dah ambil rotek, PSP dia kita dah standby, baru kita boleh diizinkan masuk. Tapi kalau 1 hari bulan 4 ini memang kita belum dapat apa surat-surat izin daripada Malaysia dan Singapura. Kemungkinan kalau misalkan proses itu Singapura boleh longgarkan, Malaysia boleh longgarkan, teksi Singapura masuk, mungkin akan dipercepatkan lah mungkin benda ni. Sekurang-kurangnya pun paling cepat, saya ingat dalam pertengahan bulan 4. Kalau tak pun kalau ikut prosedur lama, 1 hari bulan 6 lalu biasanya penyambungan permit. Okay. Biasanya kalau penyambungan permit 1 hari bulan 6 baru kita boleh masuk. Tapi ini 1 hari bulan 4, memang kita belum ada apa-apa lagi dokumen yang untuk kita ajukan. Jadi APAD Malaysia pun kita belum dapat lagi surat untuk rentas padan, dan Singapura pun belum izinkan kita lagi
pergi masuk. Jadi itulah kecewa juga. Sebenarnya 2024 bahkan kita terus boleh ambil penumpang suka-suka tak boleh. Oh, maksudnya buat setakat ni tidak ada lagi sesi libat urus antara Persatuan Pemilik Teksi dan juga pemandu teksi dengan pihak berkuasa APAD seperti APAD dan juga di Singapura belum lagi dijalankan atau bagaimana Tuan Haji? Kita dah hantar proposal dan bila Malaysia dah izinkan kita dah dapat surat lintas sepadan baru kita bawa surat tu ke Singapura dan Singapura akan proses untuk kita menunjukkan rotek, ambil rotek dan bayar cukai jalan apa semualah. PSB baru alhamdulillah baru kita diizinkan masuk. Kalau benda-benda tu tak selesai, kita tak boleh sembarang-sembarang setakat guna pasport masuk tak boleh. Nak kena ada satu prosedur yang memang perlu dilalui lah dua proses ni. Tuan Haji memberikan perspektif yang sedikit berbeza. Benar kita sudah buka tetapi ianya bukanlah selapang-lapangnya dibuka. Ada perkara yang banyak kerja lagi perlu dibuat. Itu sebab kita berdialog malam ini untuk kita ketahui. Saudara C.S. Lim, mungkin kita dapat fahami bagi pengusaha persatuan hotel khususnya. Benar sektor ekonomi sudah rancak apabila kita sudah membenarkan, kerajaan sudah membenarkan merentas negeri, banyak SOP yang sudah dilonggarkan dalam sektor perhotelan, banyak rakan-rakan saya yang staycation setiap minggu. Tetapi apabila kita buka kesempatan, impaknya cukup berbeza bagi industri perhotelan. Apa impak secara terus yang boleh kita fahami ataupun bakal diterima oleh industri perhotelan menjelang beberapa jam akan datang ataupun dalam minggu-minggu yang terdekat ini? Okey, pertamanya terima kasih kepada Astro Awani kerana menjemput saya memberi segi pendapat ni dalam program ni. Okey, dari segi perhotelan, kita boleh kaji dari macam dua perkara yang penting ni. Yang penting sekali ialah kalau kita buka sempadan, kita akan jaga berapa pengunjung luar negara akan datang. Sebab kalau sebelum pre-COVID, pengunjung orang kata luar negara ada satu market yang amat besar sebab walaupun katakan kadang dari kajian kita katakan pengunjung domestik ada merupakan 60% daripada orang kata business hotel, 40% daripada luar negara. Itu satu bilangan besar. Terutamanya perbelanjaan orang kata per seorang daripada perbelanjaan orang luar memang actually membelanja lebih 3 kali ganda daripada orang kata pengunjung atau domestik, ya. So jadi itu satu perkara amat penting bila pembukaan sempadan ni untuk mata bisnes perhotelan. Memang kami dah tunggu lebih dari 2 tahun untuk pembukaan sempadan ni. Jadi tapi kami rasa orang kata bisnes ini akan dirasai mungkin bukan serta-merta sebab ada lagi yang mungkin berwas-was tentang orang kata pergi ke luar negara, ya, ataupun mungkin pasport pun belum diperbarui, ya, yang sudah orang kata luput lah, dah lama tunggu sempadan tertutup kan. Ada satu lagi yang kita nak tahu, kalau pembukaan sempadan juga akan memberi impak kepada orang kata pengunjung domestik sebab ramai pengunjung domestik yang tidak dapat keluar negara tapi sekarang sudah dapat keluar negara. Jadi kita kena juga kita tengok kaji berapa ramai yang kita akan hilang customer ataupun pengunjung domestik yang akan keluar ke luar negara. Jadi tapi secara amnya kami rasa perkara pembukaan sempadan satu perkara yang amat positif untuk orang kata sektor perhotelan. Saudara Lim, bagaimana kita memahami kalau persepsi pelancong domestik contohnya mungkin akan kata, oh mahal lah harga tiket ataupun harga hotel selepas ini kerana sempadan sudah dibuka. Kalau di Johor Bahru mungkin ianya lebih tinggi kerana orang nilai kuasa beli daripada Singapura itu. Tetapi bagi industri perhotelan sendiri mungkin dapat diperincikan apabila saudara Lim mengatakan bahawa ambil masa untuk mengetahui bagaimanakah trend pembukaan sempadan ini. Apa yang kita perlu fahami? Berapa bulan masa yang diambil untuk boleh kita kata industri perhotelan itu stabil ataupun trend pasca pandemik ini kita ketahui apa trendnya? Mungkin perbezaan yang ketara itu apa yang bakal berlaku ataupun diramalkan oleh pihak industri? Dari segi pihak industri kami rasa trend akan orang kata bisnes akan giat bertambah. Tapi bukan orang kata bertambah terus meningkat dengan tingginya sebab ini mungkin sifat manusia, ya, sebab sekarang kita masih orang kata dalam orang kata fasa endemik. Jadi ada ramai yang mungkin
khawatir nak mungkin keluar rumah ataupun keluar pergi melancong. Jadi bisnes kami rasa bisnes mungkin akan kembali macam pre-COVID sekurang-kurangnya seawal-awalnya ialah tahun depan 2023. Dan ini pembukaan sempadan adalah permulaan sahaja untuk kita melihat kepada Ya, segala-galanya. orang kata the start of the recovery, ya. Recovery. Itu kita pernah sebab kita kata rentas jambatan endemik, tapi kita nak tanya juga orang Terengganu, saudara Wan Muhammad Hafiz, orang batik, orang kuat Arfa batik kita. Mungkin kita dapat fahami impak pembukaan sempadan itu, kalau kita cerita pasal aspek pelancongan, sudah pasti memberikan nilai yang positif kepada kuasa beli pengguna, lebih ramai orang yang datang untuk membeli produk kita dan sebagainya. Bagi Arfa batik sendiri, mungkin kita fahami sejauh manakah impak pembukaan sempadan dapat memberikan kesan kepada perniagaan seperti Nur Arfa batik? Terima kasih kepada Encik Zul. Untuk impak kepada kita industri peruncitan lah, seperti batik ni kita jual runcit. Jadi kalau kata apabila sempadan Singapura dibuka lah, jadi kita nampaklah cahaya dekat situ, di mana bila orang Singapura dah lama dah tidak keluar melancong. Jadi sebenarnya dia orang punya keuangan itu, saya rasa mungkin kalau kita di Malaysia ni ada bantuan daripada kerajaan semua, saya pasti dekat Singapura pun dia ada bantuan dia, dan orang kata duit tu orang kata banyak lah. Duit yang ada di tangan pembeli tu banyak. Jadi bila dia datang ke Malaysia, of course dia dah lama dah tak membeli, dia akan seronok lah untuk berbelanja lah, terutamanya nak dekat raya ni. Dia orang mesti mencarilah baju raya, dia orang mencari orang kata persiapan untuk hari raya. Jadi inilah peluang lah bila kerajaan buka sempadan pada bulan April ni. Orang kata sementara Ramadan dah dekat nak raya, jadi kita pun dapat benefit lah. Kita dapat orang kata lebih lah, pasaran tu lebih, tapi bukanlah macam si Aslim katalah, dia bukanlah datang mungkin on the spot. Sebab dia orang pun tiba-tiba baru dengar, akan terkejut lagi, nak kena rancang dulu perjalanan, nak kena rancang dia punya okey, nak pergi ke Terengganu pula, bukannya dekat. Jadi benda ni dia ambil masa juga untuk orang merancang balik perjalanan tu. Tapi mungkin dia tidak, bagi saya mungkinlah tak akan ambil masa sepanjang setahun. Saya target kalau katalah untuk cuti hari raya nanti, orang akan start berjalan dah. Start bermula dengan cuti hari raya tu lah, orang akan start berjalan lah, saya nampak. Ya, itu perancangan masyarakat, perancangan orang ramai, tapi bagi perancangan perniagaan sendiri, bagaimana bagi Arfa batik? Kerana kalau kita lihat pandemik juga telah menyebabkan kepada transisi kepada cara membeli itu bertukar dengan begitu drastik. Kalau dahulu mungkin pembelian secara atas talian itu segelompok masyarakat sahaja yang arif untuk beli atas talian. Tapi hari ini boleh dikatakan semua orang akan dapat parcel datang sampai ke rumah. Jadi itu dah jadi satu trend. Jadi apa strategi bisnes yang baru dan juga apa tawaran baru untuk merancakkan kembali perniagaan, kerana ada transisi trend dan juga mood masyarakat juga. Bagi Arfa batik sendiri, apa kisahnya? Okey, secara hakikatnya memang kita kena akuilah perniagaan secara offline ni dia sudah mengalami orang kata kemerosotan lah. Walaupun kita kata sempadan dah dibuka, tetapi trend membeli orang dah ke arah online. Seperti yang Cik Zul katalah, orang dah hantar barang. Jadi kita dekat Nur Arfa sendiri pun sebenarnya bila waktu pandemik tu berlaku 2 tahun lepas, kita terus orang kata bertukar, cari jalan macam mana kita nak meneruskan perniagaan dengan cara online. Jadi bayangkan dulu kita tak pandai online, tiba-tiba terpaksa pandai. Terpaksa pandai. Sekarang dah arif. Kita terpaksa belajar, kita terpaksa gunakan orang kata apa yang ada lah. Contohnya apa yang kita ada, media-media sosial kita gunakan untuk apa? Untuk memasarkan barang tu secara online. Dan kalau kita tengok hari ni lah dekat Nur Arfa sendiri, kita punya sales dari segi online, kalau dulunya hanyalah mungkin dalam 5% daripada keseluruhan, tapi hari ini dia dah meningkat menjadi 30 ke 40%. Dari segi cara membeli dan cara perniagaan kita pun dah berubah. Kalau dulu kita lebih fokus kepada kita banyakkan cawangan, sebab apa orang nak datang melawat
Tapi hari ni orang lebih fokus kepada macam mana nak banyakkan post. Sebab bila kita cerita pasal post, tak semestinya kita berada dekat Johor, kita berada dekat Singapura. Sebenarnya hari ni pun, waktu pandemik hari tu pun, apabila post boleh sampai ke Singapura, ke Brunei, kita tetap ada pelanggan yang beli daripada Singapura dan kita post directly ke Singapura. Paling jauh ke mana post tu? Paling jauh setakat ni kita pernah, masa pandemik lah kita cerita ni paling jauh kita pernah hantar dekat London. Sebab pelanggan tu dia sebenarnya macam ni lah. Kadang-kadang Malaysian waktu 2 tahun lepas dia tak boleh balik. Jadi dia nak raya, dia nak pakai baju. Jadi dia pun beli secara online dan kita post directly ke London lah. Okey, kami berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Sempadan negara akan dibuka. Inilah dialog 3 penjuru, perbincangan bersama dengan 3 tetamu kita. Saya ingin kembali kepada Tuan Haji Suhaimi. Tuan Haji, kalau diceritakan banyak lagi prosedur perlu diambil kira selepas buka sempadan ini dan belum lagi pulih secara sepenuhnya ataupun dapat bergerak sepenuhnya pemandu-pemandu teksi daripada Johor Bahru ke Singapura dan juga berulang-alik. Tetapi seperti mana Tuan Haji katakan tadi, ramai juga pemandu-pemandu teksi khususnya yang menukar profession. Kereta ataupun teksi dulu mungkin perlu diperiksa dan juga perlu dibaiki dengan kadar yang baru dan juga cara skala yang baru. Bagaimana kita memahami bukan mudah untuk bangkit itu? Bagi ahli-ahli persatuan sendiri, adakah kesediaan mereka itu untuk kembali berulang-alik itu bagaimana kita dapat fahami? Mungkin ada bantuan yang perlu dilakukan ataupun apa kesulitan ataupun cabaran yang mereka hadapi sekarang, Tuan Haji? Okey, terima kasih. Untuk pemandu-pemandu teksi yang berulang-alik ke Singapura, memang setakat ni memang kita tak boleh untuk ke luar negara lah. Tapi beliau masing-masing sentiasa mengaktifkan teksi diorang kat sini lah. Semula 6 bulan sekali inspection, sekarang setahun sekali inspection. Jadi diorang dah standby sebenarnya. Semua dah membarui lesen, apa semua dah memang standby. Tinggal tunggu saat sekarang ni lah bila kerajaan umumkan masing-masing dah perfect lah, maknanya tinggal tunggu surat kebenaran untuk masuk. Teksi masing-masing memang dah sentiasa bergerak kat sini, sama dia pergi kat Lakin, dia diulang-alik untuk hantar penumpang kat sini, on call, ada, memang dah ada. Tinggal lagi untuk persetujuan dua negara kita belum terima. Jadi kita tengah menunggu benda tu lah. Jadi tentang prosedur untuk teksi sukses, kita memang dah bagi tahu dia orang lah. Standby je lah, tunggu masa je lah. Itu memang sentiasa kita dah maklumkan pada semua ahli-ahli kita. Bagi ahli-ahli risau tak mengenai aspek keselamatan kesihatan pula? Bagaimana kita fahami itu, Tuan Haji? Kerana pemandu teksi kalau contohnya sentiasa terdedah kepada risiko dan ada juga yang masih takut walaupun kata dah buka sempadan dan juga banyak kelonggaran diberikan, tapi mungkin ada yang risau pasal aspek kesihatan pasal COVID-19 ini. Cerita pemandu-pemandu teksi bagaimana pula, Tuan Haji? Tentang COVID-19 ni, kita memang daripada awal dulu kita dah suruh pemandu standbykan hand sanitizer, kita akan mengikuti semua SOP yang kerajaan syaratkan. Dan kita kena mencontohi, kita sebagai pemandu kena sebagai contoh. Kalau kita tak mengikuti SOP, penumpang apa lagi? Jadi macam mana pun kita dah masing-masing sudah standbykan kod untuk scan. Dan kalau nak masuk teksi pun kita ada kod untuk kita scan macam biasa tu. Dan kita akan arahkan dan sentiasa ada hand sanitizer dan kita sarankan dia kena penutup muka dan sebagainya lah. Itu yang kita wajibkan untuk pemandu kita lah agar situasi kesihatan dapat dikekalkan. Jadi masing-masing penumpang tak cuak dan tak ragu-ragu untuk mengambil perkhidmatan kami. Itulah. Dari segi penerangan SOP kedua-dua negara dah jelas buat setakat itu, Haji? Memang diorang besok kalau kita masuk pun dia akan pantau. Dia kat sana pun dia ada jabatan kesihatan mereka akan pantau kita. Dan kita di sini pun memang kita sentiasa mengikuti SOP yang disyaratkan oleh kerajaan. Itulah. Okey, saya nak tanya kepada saudara CS Lim. Kalau kita bercerita mengenai membuka semula industri, membuka semula sempadan, sudah pasti impaknya
cukup positif sekali. Kita dapat berkhidmat dalam kapasiti yang penuh. Tapi realitinya juga, dan saya faham itu juga yang dihadapi oleh bidang perhotelan sejak 6 bulan kebelakangan inilah kekurangan sumber manusia itu. Staf tidak cukup. Bukan saja staf, tetapi staf yang berkemahiran kerana ramai yang dah bertukar kerjaya, ramai yang diberhentikan kerja. Bagaimana itu dapat diselesaikan? Adakah ianya sudah diselesaikan sekarang ini ataupun masih lagi bergelut dengan situasi itu? Okey, orang kata secara orang kata jujurnya nak cakap, kita masih mengalami masalah tersebut, ya. Saya ingat macam yang situasi ini bukan saja berlaku di sektor perhotelian, banyak lagi sektor yang mengalami kekurangan pekerja. Okey, pekerja yang ramai yang kita tidak berhentikan, tapi mereka orang kata resign dan pergi membuat macam kerja sendiri, sepertinya macam orang kata memandu Grab ke, membuat orang kata bisnes sendiri melalui talian kan. Sekarang semua bila dah cuba tu mereka mungkin macam dah memang tak mau lagi balik ke industri satu. Itu semuanya pekerja yang amat mahir dalam bidang orang kata perhotelian. Ya. Keduanya ialah satu lagi sumber orang kata pekerja yang kita hilang ialah pekerja asing yang telah kembali ke negara masing-masing semasa PKP atau penutupan orang kata sempadan negara tahun 2020. Jadi ini satu masalah yang kami masih hadapi. Kami tengah orang kata engage dengan kerajaan macam mana kita boleh mendapatkan kembali terutamanya pekerja asing, sebab kadang-kadang bukan saja katakan kita boleh menawarkan kerja kepada orang Malaysia. Ramai orang Malaysia yang tak mau kerja, orang kata kerja yang 3D yang mungkin lebih penat, lebih orang kata memerlukan tenaga orang kata memerlukan sedikit orang kata kekasaran. Jadi ramai orang Malaysia yang tak mau menerima pekerjaan itu walaupun kita boleh tawar harga yang lebih tinggi. Jadi itu satu masalah yang kita masih menghadapi dan kami akan cuba sedaya mendapatkan kembali terutamanya pekerja asing yang mungkin akan sudi datang kembali ke negara kita. Selain daripada pekerja asing, apa insentif yang dilakukan oleh pihak hotel contohnya untuk merekrut ataupun mencari bakat-bakat baru dalam sektor perhotelan? Tadi saudara Lim mengatakan bahawa tak ada masalah bayar gaji lebih, tapi kadang-kala orang Malaysia ni untuk ada hospitality itu mungkin perlukan latihan dan sebagainya. Apa insentif yang telah dilakukan dalam masa beberapa bulan kebelakangan ini untuk menghadapi ataupun menangani situasi tak cukup pekerja ni? Ya, insentif yang kami tawarkan bukan saja orang kata datang kerja mendapatkan mungkin gaji yang lebih tinggi. Yang penting sekali orang kata career. Kalau kerja di hotel ada apa yang career yang bagus. Jadi ramai yang tidak orang kata tidak tahu bahawa bekerja di hotel tak semestinya bekerja sebagai orang kata pelayan F&B saja ataupun mengemaskan bilik saja. Dia ramai peluang. Jadi ramai peluang yang boleh orang kata naik ke pangkat pengurusan ataupun menjadi pengurus besar. Ramai kita ada lihat orang kata ramai yang berjaya. Mungkin masuk sebagai satu orang pekerja macam pelayan F&B saja, waiter, tapi dia beberapa tahun sudah naik pangkat sampai kepada pengurus besar. So jadi orang kata perhotelan ni ramai yang tidak tahu bahawa memang ada career. Jadi itulah yang kami tengah memberi maklumat kepada orang ramai semasa dalam orang kata event kerjaya. Dan juga satu lagi yang kita macam MAH, kita ada satu orang kata training arm panggil MATEC yang memberi kursus-kursus yang untuk membantu terutama bagi orang yang baru masuk ke sektor perhotelan ini. Ya. Bagi MAH sendiri, ya kategori hotel pelbagai daripada berbintang-bintang sehinggalah kepada perusahaan kecil dan sederhana dalam bidang perhotelan seperti chalet. Segmen mana yang agaknya akan dapat impak yang lebih cepat untuk pulih? Satu. Dan juga kalau apabila sempadan dibuka tu bagaimana sebenarnya kalau pengusaha-pengusaha perhotelan yang kecil-kecilan ini dapat meningkatkan game ataupun persaingan ataupun new offering of ataupun servis yang boleh diberikan. Kerana kita perlu ada persepsi ataupun meletakkan di mindset yang betul bahawa bila kita buka sempadan,
kita tidak boleh menganggap bahawa business as usual. Sesuatu perkara yang perlu dilakukan dengan Malaysian Hospitality itu. Pada pandangan MAH ni, bagaimana sebenarnya, apa yang perlu dilakukan dan juga segmen mana yang akan diberikan tumpuan dahulu? Okey, dari segi orang kata 3 star, 4 star, 5 star, saya rasa semua hotel ada orang kata market dia sendiri. Ya. Jadi tapi yang paling penting yang kami rasa yang kami telah orang kata lancarkan dulu ialah mengenai soal keselamatan dan kebersihan. Ya, itu saya rasa satu faktor yang amat penting yang kena dijaga oleh hotel. Bila COVID-19 bermula tahun 2020, MAH telah melancarkan satu sijil orang kata clean and safe atau satu pengesahan sijil yang diiktiraf yang diaudit oleh juru audit bebas untuk memastikan hotel memberi ada SOP yang boleh untuk hotel datang menangangi COVID-19 seperti rejim pembersihan yang kerap, pengendalian pengurusan pekerja, tetamu dan vendor. Jadi kita rasa kalau kita hotel semua akan menetapi orang kata boleh ada standard-standard yang menjaga kebersihan keselamatan, itu saya satu orang kata selling point untuk pengunjung-pengunjung datang ke hotel. Itu amat penting sekali. Okey, saya nak tanya kepada saudara Wan Hafiz. Saudara Hafiz, kalau kita lihat kepada aspek perniagaan tradisi seperti batik ini memerlukan juga kerjasama yang menyeluruh dengan pengusaha pelancongan, dengan travel agent dan juga kepada pelbagai lagi stakeholder ataupun pemegang taruh yang lain. Itu yang perniagaan ataupun cara dan juga strategi yang dilakukan sebelum pandemik dahulu. Tetapi untuk memulakan rentak semula dengan sempadan yang dibuka ini, apa yang kita fahami, yang kita boleh fahami selepas 1 April ini? Adakah itu sudah berlangsung ataupun berlaku dengan baik, di mana ada kerjasama yang baik dengan operator pelancongan, daripada travel agent dan sebagainya, dan juga ada lawatan ke kilang batik dan sebagainya? Apa yang kita perlu ketahui pada ketika ini, Saudara Hafiz? Okey, untuk pengetahuan semualah, kita dekat industri batik ni, kalau kita cerita juga tadi mengenai tenaga mahir, itu juga kita punya situasi lah. Ada masalah juga? Masalah dalam industri batik pun sama lah, sebab kita perlu melatih orang untuk buat batik tu. Tapi yang sebelum ni, contohlah kita pernah latih dulu, yang kebanyakan yang apa yang kita latih dulu, mereka ni dah bila waktu pandemik dia dah buat kerja tu dekat rumah. Dia dah buka industri batik tu sendirilah dari rumah semua. Jadi kita punya situasi berbezalah. Kita bekerjasama melalui pembatik-pembatik kecil ni, dia orang buat dekat rumah dan kita jual, tolong mereka jual lah produk tu dekat kita punya craft complex ni lah. Jadi kita ada tempat, jadi kita bantu dia orang buat dekat rumah, lepas tu dia supply dekat kita tolong jual lah. Tapi dari segi operator pelancongan, contohnya kita bekerjasama dengan tourist guide lah biasanya kan, tourist guide. Kita bekerja dengan agensi-agensi pelancongan ni. Kebanyakannya kalau saya dekat Terengganu ni, kita lebih fokus kepada pelancong yang menaiki bas. Jadi rombongan ni, jadi mereka ni kita sebenarnya kerjasama kita dengan industri pelancongan bas ni semua kita dah lama lah. Dan kita masih ada database mereka kan. Jadi bila kita start buka je kedai, kita teruslah hantar maklumat. Kita sudah berniaga seperti biasa. Kita ada balik tempat untuk melihat cara pembuatan batik. Cuba kita punya situasi itulah, kita tak cukup orang. Bila orang datang nak merasai sendiri pengalaman melukis batik tu dekat Terengganu tu, kita tak cukup orang. Sebab kadang-kadang orang datang ramai sangat. Jadi kita tak sempat nak ni lah. Dan nak mengajar pula ambil masa kan, 6 bulan nak boleh faham cara melukis batik tu. Jadi dalam ambil masa 6 bulan. Lepas tu kita, tapi walau macam mana pun kita sedang train lah benda ni. Maksudnya masalah tak ada bisnes itu lagi tidaklah seteruk masalah nak dapatkan orang bekerja dengan kita, benar? Betul tu. Itu cabaran paling besar sekarang. Ya, masalah besarnya ialah tenaga mahir tu sendiri. Nak kata bisnes tu alhamdulillah lah, dia makin lama makin baik, tapi tenaga mahir tu sebab kita terpaksa melaburkan balik duit kita untuk latihan.
Sebab dalam bisnes batik ni sebenarnya kita memang ada, saya tak nafikan adalah orang kata tempat-tempat yang mengajar batik tu. Tapi dia tak samalah dengan apa yang kita sendiri latih. Sebab kita yang latih ni daripada basic, dan mostly pula pusat latihan tu tidak ada dekat Terengganu. Jadi dia berlatih di Kuala Lumpur dan dia tak nak balik lah. Tu je lah ceritanya. Jadi kalau kata kita latih kat Terengganu, dia duduk Terengganu lah senang. Tapi apa lagi potensi lain yang kita dapat ketahui apabila sempadan negara ini dibuka untuk industri batik sendiri, selain daripada kedatangan pelancong dan juga kepada mungkin demonstrasi batik dan sebagainya? Apa lagi strategi-strategi baru yang difikirkan oleh Arfa Batik selepas ini, dan juga mungkin ada target-target ataupun sasaran-sasaran tertentu? Tadi Cik Wan Hafiz sebut pasal Singapura, tetapi ini kita boleh buka bukan sekat Singapura je sempadan ni, negara-negara luar lebih daripada Timur Tengah dan sebagainya boleh datang. Jadi mungkin sasaran dan juga ataupun pasaran-pasaran baru yang diintai oleh Nur Arfa Batik sendiri. Okey, untuk pasaran baru ni, buat masa sekarang ni kita lebih tertumpukan kepada di dalam negara dululah. Untuk orang kata 2 tahun pertama ni, sebab kita macam sebenarnya kita dalam industri ni kita masih lagi ragu-ragu juga. Maksudnya macam mana orang punya trend kita nak bawa keluar. Jadi apa yang kita buat ialah kita lebih fokus kepada negara kita dulu, rakyat Malaysia dulu. Lepas tu kalau katalah orang kata akan datang, kita akan pergi ke luar negara, kita akan mengintai kepada negara seperti Dubai lah. Kan kalau kita tengok hari ni ada Expo Dubai dah berlaku dekat Expo tu. Jadi peluang hari ni ialah ke arah negara-negara yang orang kata membangunlah Dubai. Sebab kita dah ada pengalaman, kita pernah pergi kepada negara Europe, kan negara Amerika. Jadi hari ni saya nampak Dubai pasaran dia lebih besar. Lagipun kita punya pembeli mostly adalah orang yang memakai umpama macam baju kurung, baju kaftan. Kalau kita tengok dekat Dubai, market kaftan tu sangat besar lah. Bila market kaftan tu sangat besar, jadi potensi batik untuk masuk ke sana tu lebih mudah. Sebab kita batik pun sama je, kita buat kaftan, tapi beza dia ialah kita lukis dekat atas kaftan tu design Malaysia. Dan untuk pengetahuan juga sebenarnya kita ada agent yang dulunya menjual di Malaysia. Bila dah dibuka sempadan ni, dia pun telah di offer lah untuk pergi ke Dubai. Jadi mungkin dia akan bawa sekali lah produk-produk tu masuk ke Dubai. So market tu lebih mudah lagi lepas ni. Sebagai orang buat bisnes juga, apa lagi kemudahan-kemudahan ataupun kelonggaran yang dapat dilakukan oleh pihak kerajaan dari masa ke masa? Kerana mengambil kira sekarang ini tidak perlu lagi PCR test dan sebagainya, mungkin ada kelonggaran-kelonggaran lain yang boleh diberikan, insentif-insentif supaya pelabur-pelabur daripada luar ini senang untuk masuk dan juga untuk berurusan dengan perniagaan-perniagaan seperti Nur Arfa Batik sendiri. Okey, kalau dari segi kita ni, apa yang kita harapkan lebih kepada memudahkan kita punya produk untuk keluar lah. Jadi kalau sebab hari ni kalau kita tengok sangat mudah barang daripada negara luar masuk ke Malaysia lah, terutamanya barang daripada China lah kan. Bila barang daripada China masuk, dia akan merosakkan market yang sedia ada lah di Malaysia ni, terutamanya bagi sektor pembuatan di Malaysia. Macam kita batik ni, ada barang yang kita buat di Malaysia ni memang dia sangat-sangat terganggu lah apabila masuknya barang daripada luar. Jadi kalau kata kita diberi orang kata platform yang sama, contohlah kita boleh hantar ke China dengan lebih mudah, kita boleh hantar ke negara lain lebih mudah, sebab itu boleh membantulah sekurang-kurangnya produk Malaysia boleh hantar ke luar negara apabila mungkin ada perjanjian antara government dengan government kan, untuk memudahkan barang tu masuk. Tapi sebab hari ni bila kita cerita nak hantar barang ke luar negara, kita akan ada orang kata macam-macam jugalah kan. Mungkin di dalam peraturan kerajaan tu tidak diternyata sekatan tu, tetapi biasanya akan wujudlah antara negara ni yang di mana dia sekat dekat orang kata groundwork tu lah. Contohlah tersalah kod ke apa ke, itulah yang berlaku normally. Dan kita itu juga situasi kita, contohlah kita hantar hari tu postage ke London, kita ambil kos yang mahal. Jadi kos kita tu sangat mahal lah compare tu daripada China datang ke Malaysia. Kadang-kadang kita pun macam
macam mana nak mengatasi benda ni kan. Sebab barang yang hantar daripada China ke Malaysia, postage dia, kos dia mungkin dalam RM10 je. Tapi bila kita hantar ke London, RM300. Lagi mahal daripada material. Jadi itulah situasinya lah. Jadi kita pun sebagai peniaga ni, kita pun tak faham jugalah macam mana kita nak buat benda ni. Tapi harapnya kalau katalah kerajaan boleh tengoklah macam mana dia boleh bantu dari segi mengurangkan kos transport daripada Malaysia ke luar negara. Kami berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Kita di blok terakhir Dialog 3 Penjuru bersama dengan 3 orang tetamu kita. Tuan Haji Suhaimi, kalau saya tanyakan kepada Tuan Haji, perkhidmatan teksi kalau dahulunya bagaimana situasinya? Satu. Tapi selepas pandemik ini, ada tak persatuan mengadakan inisiatif bersama dengan Persatuan Hotel seperti saudara Lim contohnya untuk memudahkan perjalanan pelancong dari Singapura untuk terus ke Legoland, ataupun apa lagi idea-idea baru yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha teksi? Walaupun banyak lagi ketidaktentuan sekarang ni, tapi apa lagi cara baru ataupun kerjasama-kerjasama baru yang Tuan Haji rasa boleh dilakukan dan berharap boleh dilaksanakan? Okey, sebelum pandemik, kita memang ada buat satu program dengan hotel dulu. Legoland pun ada panggil kita masa peresmian, dan kita bila kita berkhidmat keluar sempadan, kita akan jadi duta kecil lah. Duta kecil, dan kita akan maklumkan pada pemandu-pemandu kita tentang hotel. Dan ada 2-3 hotel juga lah yang kita buat program, dan ada satu hotel baru tu di Jalan Terus pun ada panggil kita untuk kita menghebahkan kepada penumpang-penumpang. Jadi bila pandemik ni memang kita tak boleh buat apa. Cuma kita sarankan teksi-teksi pemandu-pemandu kita tu usaha yang murni, dan yang ada teruskan buat perkhidmatan, dan ada bawa juga e-hailing, Grab ataupun apalah untuk masing-masing menyambung kehidupan. Jadi bila nanti insyaAllah kalau pelancaran satu bulan 4 ni sudah lancar, dan mungkin kita akan buat macam dulu balik lah. Kita memang sentiasa penumpang kita ke hotel-hotel. Selain daripada tempat-tempat shopping, hotel itu memang penumpang-penumpang kita biasa begitu lah. Baik daripada Indonesia, daripada mana, dan satu lagi ada juga yang daripada luar negara sakit, dia akan ke hospital-hospital yang tertentu di kawasan Johor dan sampai ke Melaka. Itu kita buat perkhidmatan itu, khususnya yang mana-mana sakit daripada luar negara. Jadi teksi memang kita galakkan untuk itulah, memang hantar ke hotel, tempat shopping, tempat-tempat yang untuk diorang makan-makan, itulah perkhidmatan yang kita selalu ini. Dan dah telefon ataupun dah bermesyuarat atau jumpa dengan pengusaha hotel ataupun pengusaha ataupun yang menguruskan tempat pelancongan ataupun pusat membeli belah setakat ini Tuan Haji, ataupun ianya masih lagi belum berjalan? Ini bila kita besok, bila kita dah lancar untuk buat pergerakan, kita memang sentiasa berhubung dengan pihak-pihak hotel. Sebab apa, customer-customer kita memang selalu ke Legoland. Dulu masa sempadan bisa buka dari China, dari mana, memang masa tu Legoland lah yang terkenal. Sebab apa, memang budak-budak kecil dan apa semua dah fasilitas yang Legoland sediakan memang sesuai untuk mereka datang. Jadi selepas ni kita akan teruskan juga lah untuk promosi hotel-hotel, insyaAllah. Encik Lim, bagaimana respon kepada Tuan Haji contohnya? Kerana ini kolaborasi yang perlu dipergiatkan dan juga perlu diperkuatkan. Sudah berlaku sebelum pandemik, tapi selepas pandemik ini, mungkin kerjasama itu perlu ada solidariti yang kuat. Kerana apabila kita buka sempadan ni, benar ianya melegakan, tapi ianya tidak semudah yang kita jangkakan. Masih lagi ada cabaran-cabaran yang perlu dilakukan. Bagaimana Saudara Lim, peluang-peluang dan juga kerjasama-kerjasama dengan pengusaha kecil dan juga pemegang taruh yang lain seperti Tuan Haji ni? Ya, saya memang setuju sekali semua orang kata stakeholder kena bekerjasama. Ya, bukan setakat Tuan Haji bukan
bukan disrespect, tapi kita Kami je, kita kena kerjasama dengan semua pihak, bukan saja taksi saja, mungkin pengusaha bas juga kan yang membawa pelancong, dan juga tempat perniagaan seperti macam kata shopping center ke, ataupun kedai-kedai tarik-tarikan yang selalu dikunjungi oleh pengunjung, terutamanya dari Singapura yang mereka yang datang ke JB. Jadi bukan saja tu, tapi kalau kita lihat for example dari segi SOP sekarang ya, jangan orang pengunjung dari luar negara yang datang melalui seumpamanya bukan secara darat dan secara kata laut ataupun udara masih memerlukan orang kata RTK test dalam masa 24 jam bila mereka sampai. Saya bagi satu example, macam MAH sedang berusaha dengan satu orang kata pusat kesihatan Dr. yang boleh memberi kemudahan bagi orang kata tamu yang datang dari luar negara, bila mereka sudah check in dalam hotel, boleh membuat RTK test secara orang kata, sebab orang kata condition dia orang kata RTK dia kena disupervise ataupun diselia. Jadi penjeliaan ni boleh dibuat secara maya. Jadi dan boleh update terus kepada MySejahtera. Jadi ini satu kemudahan kita kena bekerjasama dengan semua pihak, bukan sekadar dari masa mereka masuk ke negara sampai ke macam melalui membuat test ke, pengangkutan ke, tempat makan ke, tempat orang kata melancong ke, semua kita hotel-hotel kena bekerjasama. Sekarang ini dah longgar, sempadan dah dibuka, tetapi ianya belum cukup lagi. Ada lagi sekatan-sekatan yang masih lagi berlaku. Tadi Saudara Lee mengatakan bahawa buka sempadan kalau Singapura dengan Malaysia itu ialah melalui perjalanan darat. Tapi kalau pelancong-pelancong asing, gerbang masuknya mungkin daripada Singapura melalui udara. Jadi perlu ada end-to-end untuk pelancong itu. Apa situasi yang dah berlaku? Adakah dibincangkan sehingga ke akhirnya ataupun itu yang menuntut kerajaan lakukan dan juga perincikan lagi, saudara? Dari itu ada dua perkara. Ya. Satu perkara orang kata marketing. Ya. Kita promosi, sebab pembukaan sempadan maksud dia bukan saja Malaysia yang membuka. Ramai negara jiran kita pun membuka sempadan. Jadi kita ada saingan walaupun dari segi pelancongan ataupun dari segi bisnes ya. Jadi kenapa mereka nak datang Malaysia? Kenapa nak datang ambil mesyuarat di Malaysia, di Kuala Lumpur? Kenapa tak pergi Vietnam? Jadi kita harap kerajaan akan dapat membantu dengan membuat promosi yang lebih agresif untuk memudahkan kedatangan orang dari luar negara, terutamanya macam visa, keperluan visa, harga visa ataupun pengentaran vaksin yang telah digunakan oleh negara lain. Itu semua benda-benda yang amat penting untuk kita menyenangkan kedatangan orang luar negara ke Malaysia. Saudara Hafiz, mungkin kita dapat fahami kelonggaran sudah diberikan, tapi apa lagi kelonggaran lain yang mungkin kita perlu fahami dan juga perlu lakukan untuk memudahkan lagi perniagaan, untuk memudahkan lagi sektor pelancongan khususnya berkaitan dengan pelancongan dan juga perniagaan batik seperti Afra Batik sendiri? Okey, dari segi apa lagi kelonggaran yang orang kata memudahkan tu, contohnya apabila datang ni pelancong lah, bila pelancong datang ke tempat kita ni biasanya diorang perlukan scan MySejahtera lah semua tu kan. Tapi hari ni hakikatnya ramai orang tidak fully orang kata scan lah, sebab orang sebenarnya masih lagi takut lah, sebab ada orang yang vaksin ke, ada yang tak vaksin ke, itu isu-isu dia lah kan. Tapi dari segi kita as a company, kita memang make sure semua staff kita divaksin lah. Sebab apa, kita tak boleh nak protect semua orang, kita just boleh protect kita punya staff lah kan. Jadi kalau katalah hari ni, kalau apa yang memudahkan lagi ialah apabila orang kata boleh datang tu secara berkumpulan yang secara beramai-ramai, dan boleh adakan aktiviti tu lebih terbuka lah. Sebab kadang-kadang bila pakai mask ni, sebab kalau kita tahu hari ni vaksin dah ada tapi masih lagi perlu pakai mask. Jadi penjarakan saya percaya kita dah dibebaskan, kita dah boleh berapat-rapat. Tapi bila pakai mask ni adalah benda yang certain. Kalau Tuan Haji Suhaimi, kalau orang-orang teksi contohnya, berapa ramai di antara ahli-ahli persatuan
yang membuat keputusan untuk fokus kepada ulang-alik ataupun kata, oh tak apalah, saya fokuskan dahulu di Lakin. Kerana ini akhirnya ialah mata pencarian. Kerana benar yang di seberang tambak itu nilainya lebih tinggi. Tetapi kadang-kala keselesaan dan juga tuntutan hidup hari ini memastikan bahawa servis yang ada pada hari ini perlu diteruskan. Apa ceritanya bagi pemandu taksi? Ada tak dilema nak membahagikan, oh saya nak duduk Lakin je dah, tak nak pergi ke Singapura. Macam mana ceritanya Tuan Haji? Okey, terima kasih Encik Zul. Sebenarnya untuk penyambungan bila buka sempadan ni, kita ada 62 ahli. Sebenarnya yang dah cukup umur 70, kita dah tak boleh buat pentas sempadan. Jadi ada 7 orang. So yang sakit dan yang telah memulangkan permit, dia dah tak nak buat perkhidmatan untuk baru ke Singapura, ada 2 orang. Itu pun kerana dia sakit. Tapi yang lain mesti setia untuk terus membuat perkhidmatan pentas sempadan lah. Jadi memang kita dah sarankan kepada orang untuk standby apa-apa dokumen yang perlu untuk kita meneruskan perjalanan mereka lah. Jadi tak ada masalah. Itu besok yang berkhidmat sementara di Lakin, dia kan akan tukar situasi lah. Bila arahan dah boleh rentas, mereka akan rentas. Itu je. Tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi ramai tak antara ahli-ahli ataupun mereka anak-anak muda yang mungkin hilang pekerjaan yang menganggap bahawa bawa teksi rentas sempadan ni adalah mata pencarian baru. Ada tak Tuan Haji didekati oleh mereka yang mungkin mencari pekerjaan? Kerana kini bila buka sempadan, ini peluang baru juga. Dan ini juga mungkin mata pencarian baru yang lebih fleksibel. Duduk di Johor tapi masih lagi dapat berulang-alik di Johor, di Singapura. Ada tak Tuan Haji? Ramai sebenarnya yang mempunyai permit individu yang bertemu dengan saya mohon merayu untuk dimasukkan dalam persatuan. Kita tengah sedikitlah alur-alur mereka. Kalau okey, kita akan masukkan dalam kekosongan yang ada lah. Memang ramai masuk Johor Singapura, siapa yang tak nak dolar, nak duduk kat Lakin. At least rezeki itu di mana-mana lah. Tapi kelebihan tu memang ada lah. Sebab sana bila balik tambang dolar. Pergi itu memang pakai ringgit lah. Jadi itu jugalah yang mereka nakkan. Jadi dengar memang macam mewah kita Singapura kan. Tapi trip tu memang tengok pada penumpang lah. Tengok kalau pada situasi hujung minggu, tu adalah penumpang yang berlebih. Kalau tak memang biasa jugalah. Itu semua rezeki lah. InsyaAllah. Tapi memang ada. Ramai yang nak buat perkhidmatan di Singapura. Tuan Haji, kalau zaman sebelum pandemik dulu, banyak pakai cash, pakai tunai. Tapi sekarang ni teknologi dalam masa 2 tahun pun dah ramai pakai scan dan bayar macam tu saja. Bersedia tak? Ataupun adakah ahli-ahli sudah familiar ataupun sudah biasa dengan cara yang begitu? Saya mesti guna sistem lama. Saya belum upgradekan. InsyaAllah mungkin selepas ni nanti kita akan upgradekan. Boleh pakai Mastercard ke pakai card bank. Kiranya tak ada masalah sentiasa bersedia nak pakai teknologi baru ni. InsyaAllah. Itu lagi senang untuk apa ni? Itu kita menarik juga cerita dia. Saudara Lim, bagaimana kita nak melihat juga selepas ini? Benar, kita nampak fokus dan juga cerita tu seronok, orang daripada luar datang, nilai dia lebih besar. Tapi dalam masa sama, walaupun saudara Lim mengatakan bahawa akan ada juga pelancong domestik yang kita akan kehilangan dalam industri itu kerana mereka dah boleh keluar negara. Tapi bagaimana added value yang perlu diberikan untuk memastikan bahawa pool ataupun jumlah pelancong domestik yang ada ini masih lagi melancong dalam negara, masih lagi nilai tambahnya diberikan, tidak ada diskaun kepada mereka daripada segi perkhidmatan. Bagaimana jaminan itu dapat diberikan satu dan juga apa yang kita boleh fahami trend yang bakal berubah di kalangan pelancong domestik khususnya? Okey, kita tidak dapat abaikan pelancong domestik. Ya. Walaupun masa pre-COVID-19 dulu, pelancong domestik ataupun bisnes domestik merupakan bisnes yang paling besar untuk sektor perhotelan. Yang saya kata lebih kurang 60% daripada bisnes di hotel Malaysia ni dikunjungi oleh domestik. Jadi itu satu market yang yang terpenting sekali, ya, dan satu market yang amat stabil sebab kalau bergantung kepada pelancong ataupun bisnes dari luar negara seperti macam pandemik ini memang tak stabil. Kadang-kadang datang, kadang tak datang, kadang-kadang mungkin dia tak suka negara Malaysia, dia ada saingan di tempat lain. Tapi domestik dari segi bukan saja melancong, dari segi mungkin perniagaan, ada dengar yang membuat perniagaan dari macam Terengganu nak pergi
Melaka, dia juga akan menginap di Hotel Melaka, ya. Jadi apa yang akan diteruskan oleh orang kata ahli-ahli hormat utamanya ialah memberi keutamaan ataupun banyak promosi akan diberi keutamaan kepada orang kata penduduk tempatan ataupun rakyat Malaysia, ya. Saudara Wan Hafiz, saya mungkin ada masa lebih kurang 3 ke 4 minit sebelum kita mengakhiri perbincangan dan waktu pun makin hampir untuk kita menunggu detik sempadan negara dibuka sebelum rancangan ini berakhir. Apa harapan untuk Alpha Batik dengan pembukaan sempadan 1 hari bulan ini? Apa yang perlu diharapkan juga kepada masyarakat khususnya, kerana benar kita membuka sempadan tapi dalam aspek yang sama kita masih lagi COVID-19 masih lagi ada di sekeliling kita. Bagaimana kita ingin memastikan bahawa pembukaan sempadan ini tidak memberikan risiko yang besar kepada aspek kesihatan? Harapan secara menyeluruhnya, Saudara Wan Hafiz. Okey, harapan saya secara keseluruhannya, kita berharaplah walaupun pembukaan sempadan ni tidaklah membawa kepada orang kata varian baru yang mungkin wujud, kita tak tahu. Jadi supaya kita berharap orang kata endemik ni betul-betul end. Dan orang kata dia tidak ada lagi lah COVID yang kita akan risau-risaukan, dan masing-masing perlu jagalah, masing-masing perlu jaga kesihatan. Kalau kata siapa yang tidak sihat tu, mereka yang pelancong yang nak datang ke negara kita pun kena rasa tanggungjawab lah atas diri sendiri. Kalau rasa kita yang tak sihat, kita mengelakkan dirilah daripada pergi ke tempat-tempat awam, pelancongan. Sebab kita ni sebagai satu pusat pelancongan juga, orang datang ramai ke tempat kita. Jadi kita tak boleh nak halang semua orang untuk datang. Kita pun tak tahu siapa yang datang. Cuma kita harapkan semua orang yang hadir tu dia ada kesedaran lah untuk menjaga diri masing-masing dan jaga orang sekeliling. Itu je. Saudara Lim, mungkin dalam masa terakhir ini, apa harapan, apa mungkin juga pesanan kepada ahli-ahli persatuan perhotelan contohnya, mereka yang bekerja dalam sektor perkhidmatan ini, kerana anda adalah frontliner sekarang ini untuk menerima pelancong-pelancong luar dan juga mereka yang datang dari luar negara. Apakah harapan dan juga mungkin pesanan kepada rakan-rakan yang lain? Ya. Okey, harapan lebih kurang sama seperti Cik Wan Hafiz ni. Yang penting sekali ialah orang kata ketamatnya pandemik, ya, ketamatan pandemik. Walaupun kita dalam masa endemik, tapi masih ada ramai yang berwas-was, masih tidak kembali ke normal lagi, ya. Yang itu yang penting. Yang penting sekali ialah bila keadaan sudah macam biasa dan perhotelan industri akan terus maju dan akan memberi kesempatan kerja yang begitu orang kata luas kepada semua yang terlibat dalam sektor ini. Sebab perhotelan ni dia boleh berkembang dengan pesat sekiranya sebab orang memang suka melancong dan pergi ke sana sini. Saya kira harap sifat begini akan terus berterusan, ya. Dan saya dengar keluhan itu, maksudnya anak-anak tempatan bekerjalah, inilah peluang pekerjaan yang anda perlu rebut juga dalam sektor perhotelan, kerana akhirnya nanti pelancong nak jumpa anak tempatan yang bekerja dalam perkhidmatan itu. Itu Saudara Lim punya pandangan. Dan juga Tuan Haji, bagaimana akhirnya harapan satu perkara, dan keduanya bagi pemandu-pemandu teksi, apa juga permohonan ataupun mungkin harapan kepada pihak-pihak kerajaan, pihak-pihak berkuasa khususnya untuk memudahkan ni? Kongsi ke situ Haji. Terima kasih Encik Zul. Okey, peluang yang ada pada hari ini saya gunakan untuk semoga berjalan lancar. Dan saya mohon kepada pihak kerajaan Malaysia, kalau boleh, mohonlah dengan kerajaan Singapura agar teksi yang buat perkhidmatan Johor Bahru ke Singapura boleh menyeluruh menghantar penumpang tempat emergency seperti hospital ataupun pejabat-pejabat kerajaan untuk orang Malaysia berurusan. Sekarang ni pihak Singapura tak benarkan kita untuk, memang dibenarkan oleh sempadan tapi hanya untuk menghantar ke stesen saja. Dia tak benarkan teksi kita menyeluruh hantar ke mana-mana. Contohnya pagi penumpang tu nak ke Jurong untuk nak bekerja, tapi kita tak bagi, tak dibenarkan. Itu yang menjadi banyaknya dan ramainya kereta-kereta sapu. Jadi kita mengharapkan kerajaan agar menyelaraskan, dan pihak Singapura pun kita offer. Kalau boleh kita offer, kalau dia nak rentas sempadan sampai kat Johor, kita buka sampai satu Malaysia pun tak apa. Jadi izinkan kita juga di Singapura untuk kita menghantar penumpang satu Singapura.
Jadi macam tu baru kita taksi boleh hidup. Kalau tak, kereta sapu yang hidup. Ini terus terang saya cakap terus terang, bukan main gurau-gurau. Jadi saya pernah ajukan benda ni, kita kalau boleh je lah. Penumpang tu dari Singapura nak pergi hotel kat KL ke, yang kawasan-kawasan Perainan dulu di luar. Dan cadangan saya juga kalau boleh industri-industri kecil kita wujudkanlah produk-produk yang berkualiti. Sebab apa, kuasa pembeli itu adalah daripada mereka, duit kita kecil. Jadi kalau produk-produk kita yang cokia tu rasanya tak menarik dia untuk datang ataupun tak menarik dia untuk membeli. Jadi itulah kalau boleh industri-industri kita wujudkanlah tempat pelancongan yang tak ada di Singapura atau tak ada di tempat-tempat lain, wujudkan. Jadi mereka akan datang. Dia tak ada tempat lain nak datang, takkan dia nak menyelam timbul kat Kepulauan Indonesia untuk melancong. Mana dia nak datang, ditambah jauh kan itulah ke Malaysia. Itulah. Jadi harap kerajaan Malaysia berunding dengan kerajaan Singapura agar taksi kita boleh mengantar penumpang ke Singapura, kawasan Singapura seluruhnya. Dan kita buka juga untuk taksi Singapura. Pergilah kalau nak pergi Malaysia ke mana pun tak kisah. Kita open. Kita dah ajukan benda ni tapi kita wujudkan dia boleh sampai ke Malaysia Zoom taksi. Sampai ke Kulai. Tapi dia tak nak. Dia nak satu Malaysia. Okey, kita boleh buka. Tak ada masalah. Itu kita harapnya dapat dipanjangkan kemudian, nanti kami juga boleh cover juga nanti Tuan Haji. Terima kasih Tuan Haji Suhaimi Saidi, terima kasih juga kepada saudara CS Lim, terima kasih kepada saudara Wan Muhammad Hafiz kerana sudi bersama kami dalam Dialog Tiga Penjuru pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda. Ya benar, besok sempadan sudah mula dibuka. Kami akan teruskan bersama anda untuk memberikan perincian dan juga maklumat terkini. Anda boleh terus ke micro content kami ataupun micro page kami di astroawani.com untuk mengetahui segala perincian itu. Sekian saja Dialog Tiga Penjuru untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.